Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita akan teruskan pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi di penghujung-penghujung tajuk kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baru baca sehingga muka surat 454. Yang bawah sekali itu perenggan terakhir. Kisah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan detail oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Setelah itu baginda meninggal dunia. Bawah tu Sa'id bin Abdullah, ni riwayat yang lain tentang kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak detail lagi kisah yang kedua ni, iaitu Sa'id bin Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Tak salah saya dia merupakan anak kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ayah dia tu sahabat lah. Dia Sa'id adalah tabi'in. Sa'id bin Abdullah meriwayatkan daripada bapanya. Bapa dia sebenarnya Abdullah bin Abbas. Ketika kaum Ansar mengetahui ihwal sakit Rasulullah SAW, semakin tenat. Mereka pun berkumpul di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian Abbas, yang ini bapa saudara Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, masuk ke bilik Rasulullah SAW untuk memberitahu baginda mengenai keadaan di luar sahabat-sahabat yang berkumpul dengan ramai. Setelah itu masuk pula Al-Fadl, juga anak Abbas, adik kepada Abdullah. Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas. Sebab tu adik atau abang lah, mungkin dia abang kot, tak pasti saya. Sehingga Abbas digelar sebagai Abul Fadl, bapa kepada Fadl, inilah Fadlnya. Dan isterinya Ummul Fadl. Al-Fadl. Jadi tiga beradik ni sahabat Nabi, anak pada Abdullah bin Abbas. Tiga beradik, siapa dia? Fadl, Abdullah bin Abbas, dan seorang lagi Qusam. Qusam mungkin abang lagi, tak pastilah Qusam nombor satu ke nombor dua. Qusam bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dialah yang Nabi sebut, sahabat-sahabat lain bersebut, wajahnya sama dengan wajah Nabi. Qusam bin Abbas, wajahnya, sehingga dia pergi mana, orang kata kalau nak tengok wajah Nabi, tengok Qusam bin Abbas. Sehingga dia wafat di mana? Di Samarkand, Uzbekistan. Makam dia ada sana. Siapa tak pernah pergi, boleh pergi, kan? Ziarah ke Uzbekistan, makam Qusam bin Abbas bersama dengan Sa'id bin Uthman, anak Uthman bin Affan. Ada sana juga Sa'id, tapi Sa'id ni bukan sahabat lah kot.
Tak pasti saya, dia bukan tak sempat jumpa Nabi, tapi dia anak kepada Osman bin Affan. Dia mereka berdua dakwah sampai ke Uzbekistan sehinggalah wafat di sana, dimakamkan di sana. Sana Qutham, yang wajahnya mirip dengan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masuk pula Al-Fadal untuk memberitahu perkara yang sama. Tidak lama kemudian masuk pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah untuk memberitahu perkara yang sama juga. Rasulullah SAW lalu bertanya, ada apa dengan mereka, sebab apa mereka berkumpul? Ini lebih kurang dalam kurang dari seminggu kewafatan Nabi SAW. Mungkin 5 hari, 6 hari lebih kurang macam tu sebelum Nabi wafat. Jadi mereka jawab Sayyidina Ali, mereka khawatir bahawa anda, yakni baginda Nabi, akan meninggal dunia. Duk tunggu, takut kan, risau apa nak jadi. Dan orang-orang yang berada di samping, jawab orang yang berada di samping Nabi, kaum wanita pun berteriak-teriak saat melihat suami mereka berkumpul di rumah Nabi, dan mereka dah risau dah, sedih dah. Walaupun belum dapat berita sahih Nabi wafat, tapi dah kesedihan duk rasa dah mula merasai kesedihan. Baginda sakit. Dikatakan 5 hari sebelum Nabi wafat tu bertambah panas badan Nabi, sehingga sahabat Nabi masuk, duduk sebelah Nabi, bahang panas tu dia rasa. Walaupun ada kain atas badan Nabi, tapi bahang dia. Sehingga orang tu kata, sahabat Nabi kata, aku rasa panas engkau ni macam lebih 2 kali ganda daripada panas orang biasa. Kenapa ya Rasulullah? Sedangkan kalau kita, mungkin fikiran kita yang cetek ni, kita kata Rasulullah istimewa lah, tak kena panas, tak sakit, taklah teruk sangat. Maka dia kata, adakah sebab Allah bagi kena 2 kali ganda ni panas, kerana Allah nak bagi pahala pun 2 kali ganda? Nabi kata ya, betul. Jadi sebab tu Nabi kata, orang yang paling teruk kena ujian Allah di dunia adalah para Nabi. Itu golongan yang paling teruk kena ujian Allah. Thummal amthal fal amthal. Kemudian orang yang seumpama Nabi, maksud dia sudut solehnya, baiknya, lagi dia banyak soleh, lagi dia banyak taat, lagi banyak ujian dia. Kita cukup tak nak ujian, tapi nak jadi soleh, macam mana? Tak ada tanda dia. Sama lah orang cakap ni kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Cukup takut dengan ujian. Tapi itulah, kita kena berbaik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Bila kena ujian, kita selalu kata, Allah balak apa nak kena kat aku ni, Allah benci apa ni kat aku ni. Itu buruk sangka dengan Allah, jahat dengan sangkaan kita. Lebih-lebih lagi di ujung hayat kita, semakin umur semakin dekat dengan kubur ni kan, lagilah kena ingat husnuzan pada Allah. Apa berlaku pun, alhamdulillah, Allah nak bagi kebaikan. Yang baik pun Allah nak bagi baik, yang tak baik macam musibah pun Allah nak bagi kebaikan. Nabi pesan, la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali seorang di kalangan kamu itu mati kecuali dia illa wa huwa yuhsinu dhannu billah, kecuali dia mesti husnuzan pada Allah, baik sangka pada Allah Ta'ala. Jadi kita yang berziarah, contoh orang sakit, tenat, jangan letak su'uzzan pada dia. Macam mana su'uzzan pada Allah? Yang kita kata, engkau ni sakit lama dah teruk ni, Allah murka dengan kau ni, semayang kau okey tak? Kan? Tanya pula, kau banyak tak qada apa semua ni? Tak tahulah ni azab ni. Jadi dia fikir apa? Fikir azab, fikir azab, fikir azab. Itu yang dia dapat. Wajib kita letak husnuzan, bagi dia husnuzan, pujuk dia sebagai husnuzan. Apa Allah sayang ni, Allah bagi sakit ni nak mengampun dosa, nak tinggi darajat, Allah ampun segala-galanya. Dengan sakit ni Allah padam semua dosa. Istighfarlah banyak-banyak kan? Ucap la ilaha illallah banyak-banyak. Bagi dia, mudahan Allah ampun. Dia lega, dia rasa baik. Allah ampun, Allah sayang, Allah. Mati dalam keadaan demikian, dia berjaya, kita berjaya. Kita pun dapat pahala. Ya.
Apa? Saka? Dosa. Tak dengar, sorry. Ya. Kita boleh kata macam tu sebab mungkin dosa aku. Tapi kena letak yang baiknya. Mudahan Allah ampun. Sebab mungkin dosa aku banyak ni, Allah bagi ni nak bagi aku sedar, nak bagi hidayah, nak bagi aku dapat lagi baik, nak padam dosa aku. Letak yang husnuzannya pada Allah Ta'ala. Begitu juga pada siapa pun, kalau boleh kita motivasinya macam tu. Mengatakan ni sebab dosa engkau banyak ni, engkau dulu jin aprit dulu, kan? Jin bertendang dulu engkau ni. Dah. Yalah, memang kita bagi dia sedar sikit. Tapi insya-Allah Allah bagi ujian ni supaya kita sedar, supaya kita dapat hidayah. Allah ampun dosa kita yang lampau, Allah bagi jalan yang betul, ingat Allah Ta'ala, kembali pada Allah, bertaubat. Macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ujian Rasulullah SAW 2 kali ganda panasnya. Nabi kata ya betul, sebab 2 kali ganda tu sebab pahala 2 kali ganda. Jadi pahala tu kecil besar bergantung pada ujian kecil besar. Ujiannya sikit, kadar tersepak bendul, tu ialah ada pahala dia, tapi kadar tu aja. Aduh gitu ialah kan. Masya Allah, astagfirullah. Kalau ujiannya berat, tanda Allah nak bagi hadiah berat. Kalau kita pun main sukan tanding goli, kan? Tahu goli kan? Takkan nak bagi hadiah emas 5 kilo. Hadiah dia mungkin gula-gula je. Hadiah mungkin air sebotol. Tapi pertandingan tu besar, Grand Slam, World Cup semua, dia punya ganjaran pun besar lah. Macam tu juga. Penat dia orang nak menang tu bukan senang. Penat ujiannya, kena jerkah, kena maki, kena apa segalanya. Tapi hadiah dia besar. Macam itulah kita ujian daripada Allah SWT. Mereka khawatir, kaum wanita pun berteriak-teriak saat melihat suami mereka berkumpul di rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW lalu keluar dengan dipapah oleh Sayyidina Ali dan Al-Fadal. Dipapah kiri kanan. Kerana Nabi minta nak jumpa dengan sahabat. Dalam keadaan macam tu, tak boleh nak bangun sendiri. Nak jumpa sebab sahabat ramai sangat dekat masjid, berkumpul, Nabi nak keluar. Boleh katakan setiap kali Nabi time sembahyang pun, tambah-tambah sembahyang terakhir Nabi pada hari Isnin sebelum wafatnya Nabi tu, Isyak, wafat Nabi tengah malam, pun Nabi sampai pingsan, sedar-sedar, dia tanya Aisyah, sekarang dah masuk waktu, sekarang waktu apa? Isyak ya Rasulullah. Dah masuk belum? Dah. Nabi diam, pingsan balik. Bangun tanya pula, sembahyang apa sekarang ni? Isyak. Dah masuk belum? Dah. Pingsan balik. 2-3 kali macam tu, sehingga minta papah untuk pergi solat. Dipapah oleh Ali dan Fadal. Ni kira awal lagi lah. Saat ni Nabi boleh berjumpa dengan sahabat. Sedangkan Al-Abbas berada di hadapan baginda Nabi SAW. Ketika itu kepala baginda diikat dengan kain dan berjalan bertatih-tatih menuju mimbar. Ikat kain tanda Nabi panas sangat, tempat dituang sikit ataupun disapu air. Jadi panas, kalau kita apa, celup air tu kan, celup air letak kat dahi tu bagi hilang panas. Jadi Nabi ikat di dahinya kain tersebut. Sambil dalam keadaan itulah Nabi keluar. Setelah orang ramai berkumpul, Rasulullah SAW berkhutbah. Maksud khutbah ni cakap, ceramah, bagi nasihat. Wahai umat manusia, telah sampai berita kepadaku bahawa kamu mengkhawatiri akan kematianku, seakan-akan kamu memungkiri adanya kematian. Mengapa kamu akan memungkiri? Mungkir ni maksudnya macam tak menerima berita kematian. Mengapa kamu memungkiri kematian Nabi kamu? Bukankah aku telah memberitahu kepada kamu akan kematianku? Adakah seorang Nabi sebelumku yang hidup kekal? Sesungguhnya aku akan menemui Tuhanku, dan kamu pun akan menemui Tuhan kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar melakukan baik kepada kaum muhajirin. Ini kaum Ansar supaya buat baik dengan muhajirin. Dan begitulah Nabi pesan sebaliknya, muhajirin buat baik dengan Ansar. Sehingga Nabi kata ayatul iman, tanda keimanan seorang, hubbul ansar, cinta kepada orang Ansar, tanda iman.
Wa ayatun nifaq, tanda orang munafik adalah bughdul ansar, benci kepada orang Ansar. Ulama bahas siapa Ansar. Ya, kita tahu orang Ansar orang Madinah, asal Madinah, dan dia beriman dengan Nabi sehingga akhir hayat, tak murtad. Adapun orang munafik, dia tak masuk dalam Ansar. Orang munafik, bila Nabi wafat, mereka jelaskan kekufuran, balik kepada murtad, na'udzubillah. Itu tak dikira Ansar. Malah sebahagian kecil para ulama mengatakan boleh kita sebut sebagai Ansar kalau kita sekarang tak jumpa lah Ansar tu, tak ada lah kan, cuma kita boleh cerita kisah dia orang. Termasuk Ansar di zaman kita adalah orang yang membantu agama Allah Ta'ala, menguatkan agama Allah, meninggikan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebahagian kecil para ulama, walaupun itu qil, maksudnya pandangan lemah. Tapi khusus Nabi sebut Ansar ni adalah zaman Nabi lah, sahabat Nabi yang di Madinah yang mati dalam keadaan beriman. Dan siapa yang memerangi Ansar, berarti mereka juga memerangi Nabi SAW. Perang Nabi, perang dengan Allah lah, na'udzubillah. Kemudian baginda membaca ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Selanjutnya baginda bersabda. Jadi yang masuk tadi kita baca nama siapa dia? Fadal. Lagi Sayyidina Ali, Abbas, 3 orang. Sebenarnya ada lagi seorang lelaki yang minta izin pada Sayyidina Ali, dia nak tunggu pintu. Namanya Syakran. Syakran, sahabat Nabi ni. Dia khadam Nabi SAW, macam hamba lah. Asalnya dia hamba kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang Habasyah, orang kulit hitam macam Bilal jugalah, Habasyah. Hamba tu itu Nabi berkenan dengan dia. Dia rajin, taat, orang Islam, baik. Maka Nabi minta beli, Abdul Rahman bagi pada Nabi SAW. Lepas itu Nabi tak biar lama, Nabi merdekakan dia, tapi dia tetap berkhidmat dengan Nabi SAW. Syakran antara sahabat yang hebat, sehingga dia ni antara orang yang menyertai perang Badar, keistimewaan dia. Walaupun nama sebenarnya orang kata bukan Syakran, tu mungkin nama panggilan. Nama sebenarnya Saleh bin Adi. Saleh bin Adi. Jadi wallah alam apa sebab digelar sebagai Syakran, sehingga dia menyertai perang Badar bersama Nabi SAW, dan dialah antara orang yang membantu Sayyidina Ali memandikan Nabi SAW dan mengkafankan, turun dalam kubur, menurunkan Nabi dalam liang lahat. Antara orang yang bantu Sayyidina Ali. Tapi nama dia jarang kita sebut kan. Ya, kau boleh catat Syakran, seorang lagi yang menjadi orang pembantu kuat bersama Sayyidina Ali menguruskan jenazah baginda Nabi SAW. Cuma ketika turun dalam kubur tu ada lagi lah beberapa sahabat yang lain, iaitu Usamah bin Zaid, iaitu memang sahabat terkenal, dan Abdul Rahman bin Auf. Kan? Ini orang yang membantu ketika dalam kubur nak turunkan jenazah Nabi. Dalam riwayat ni cerita Imam Ghazali, dia cerita Sayyidina Abu Bakar dah tanya siap-siap siapa nak mandi, siapa nak kafan, siapa nak turun kubur, macam mana tanya. Walaupun ada riwayat lain mengatakan itu sebenarnya tak tahu pun kubur di mana, kecuali Sayyidina Abu Bakar seorang yang tahu. Kita apalah, kita baca kisah apa ni yang diceritakan dalam kitab ni. Selanjutnya baginda bersabda, sesungguhnya semua urusan akan berjalan sesuai dengan izin Allah. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, kerana Allah tidak akan menyegerakan ajal seseorang jika belum waktunya. Serah diri pada Allah. Maksudnya dia sakit macam mana pun sampai masa dia ajal. Kan? Jangan kita ambil tindakan macam orang bukan Islam, contohnya dia bagi cepatlah mati dan sebagainya. Kan? Tak boleh. Barang siapa melawan Allah, Allah pasti akan mengalahkannya. Barang siapa yang berdaya Allah,
Allah pasti memperdayakannya. Maksudnya nak buat penipuan pada Allah, pasti Allah yang tipu dia. Seperti orang munafik disebut dalam Quran bila yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang munafik ni suka nak menipu Allah dan nak menipu orang beriman. Tapi Allah yang tipu mereka. Allah tipu mereka. Jadi Allah balas balik dengan perbuatan apa yang kita buat. Kita buat pada orang, itu yang kita dapat daripada Allah. Kama tadinu tudan. Macam kamu buat ke orang, kamu akan dapat yang tu. Tadinu tudan. Maksud tadinu tudan, kamu bagi hutang ke orang, kamu dapat balik lah benda tu. Itu dia punya simpulan bahasa, peribahasa. Jadi kalau bahasa Arab maksudnya, apa yang kamu buat pada orang, itu yang kamu dapat. Kalau kamu sayang pada orang, itu yang kamu dapat daripada Allah. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa tak pernah sayang pada orang, dia juga tak akan disayangi oleh Allah. Dia sayang, Allah sayang pada dia. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu dengan penduduk bumi, dan saya penduduk langit juga akan sayang pada kamu. Jadi Allah balas setimpal. Dia nak tipu Allah, Allah tipu dia balik. Allah tipu dalam bentuk penipuan di akhirat. Maksudnya dia akan rasa macam dia ahli syurga, dia rasa dia baik, dia rasa dia berjaya, dia rasa dia betul. Tapi di akhirat Allah bawa dia, kau betul kan, kau rasa betul, pergi pintu syurga. Dia pergi depan pintu syurga, malaikat halang, no, nama kau tak ada dalam data ni, cek tak ada pun, balik. Malaikat sana suruh kami sampai sini, kau halang pula, tak boleh, balik. Bila dia komplain pada malaikat yang suruh tadi, begitu Allah sengaja bawa kamu ke depan pintu syurga, dah dapat hidup bau syurga, dengar bunyi syurga yang sedap, dah tengok dah nikmat-nikmat dalam tu melalui pintu, nampak dah. Tapi tak boleh masuk. Tadi seronok dah, hureh, jom kita masuk syurga, pipi depan, tak boleh masuk, kan lagi sakit hati. Dipermainkan. Allah kata, macam itulah kamu dulu menipu aku, buat amalan tu macam untuk aku dah, belagak baik dah, tapi tak ada apa pun. Hati kamu tak betul, iman kamu tak betul, kamu nipu Allah, Allah tipu balik. Wal'iyadzu billah. Allah akan barang siapa yang memperdayakan Allah, Allah pasti akan memperdayakannya. Apakah kamu akan berpaling dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dan memutuskan silaturrahim? Allah pesan juga dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum in tawallaitum, kalau kamu dapat berkuasa di muka bumi, adakah kamu sanggup untuk buat kerosakan di muka bumi dan putus silaturahim? Kata para ulama, memang ini jalan yang maksudnya senang sangat orang nak putus silaturahim. Bila dia dapat jawatan, bila dia ada kuasa, dia takkan kenal dah dengan kawan, mungkin orang yang tolong, mungkin keluarga pun dia abaikan hubungan. Alah ni asyik nak minta-minta dengan aku je, tentang aku dah ada kuasa. Dia putus hubungan. Bukan hanya kuasa pemerintah saja, begitu juga kuasa harta, kuasa apa saja yang dia ada, kekuatan, patut dia boleh tolong orang, tapi no, tak tolong. Putus silaturahim. Akibatnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu juga, selepas itu, ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang yang putus silaturahim dan buat kerosakan di muka bumi, Allah kata mereka itu akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Berat ni, putus silaturahim sampai kena laknat Allah. Laknat ni bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kecil. Putus daripada rahmat Allah, Allah tak kesian dah bila orang yang kena laknat. Putus silaturahim ni satu benda yang ancaman besar, ancaman bahaya, kerana silaturahim ni penyelamat kita terakhir, ataupun pendakwa kita yang paling hebat, yang terakhir. Semua orang akan melalui sirat. Sebelum lintas sirat, silaturahim kan tunggu. Kalau dia kata, ya Allah, walaupun fulan ni amalan dia tak banyak, dosa banyak, tapi dia orang baik,
dia hubung silaturahim, dia demikian baik dengan jiran, baik dengan adik-beradik, keluarga dan sebagainya, maka selamatkan dia ya Allah. Terus selamat. Datang pula seorang lelaki pula, amalan banyak pahalanya, tapi mai silaturahim kata, ya Allah, kawan ni rajin amal tapi asyik putus silaturahim dengan orang. Masalah sikit tak nak tegur, putus kan? Suka sangat putus silaturahim, tak layak dia nak masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Maka habis dia binasa wal a'yadzubillah. Ini sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berwasiat agar kamu memperlakukan kaum Ansar dengan baik, kerana mereka adalah orang yang telah menyediakan tempat bagimu. Ini Nabi pesan pada Muhajirin pula. Tadi pesan pada Ansar supaya dengan Muhajirin. Ini pesan pada Muhajirin supaya dengan Ansar, supaya mereka ni jadi sahabat, keluarga yang dekat, yang baik. Berbuat baiklah kepada mereka. Bukankah mereka telah membahagikan dua hasil pertaniannya dengan kamu? Di awal mensaudarakan Muhajirin Ansar, Nabi tak suruh pun bagi dua kebun, bagi dua rumah, bagi dua semua, tak. Nabi hanya suruh bersaudara. Tapi inisiatif orang Ansar sendiri. Dia rasa kesiannya Muhajirin datang selai sepinggang sampai Madinah. Apa pun tak ada. Aku ada dua buah rumah. Engkau pilih yang mana kau nak. Aku ada dua kebun. Kau pilih kau nak hasil yang mana satu. Nak bagi dua. Tapi kalau kita duduk situ, mungkin kita pilih yang paling baik. Kebun ni hasil bagus, ni tak bagus. Ini dah sungai, aku nak ambil yang ada sungai. Yang lebih baik. Tapi para sahabat Muhajirin tak ambil kesempatan. Sehingga Abdul Rahman bin Auf kata, tak payah. Aku tak perlu pada semua harta tu, itu kamu punya. Walaupun kau izinkan aku ambil, aku tak payah. Tunjuk aku di mana pasar. Nak pergi berniaga. Akhirnya berniaga dapat kaya balik Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dan para sahabat lain pun tak ambil kesempatan ambil rumah besar. Dia kata ambil yang kecil-kecil yang aku boleh berlindung, berteduh cukuplah. Berbuat baiklah pada mereka. Bukankah mereka telah membahagikan dua hasil pertaniannya dengan kamu? Jadi kena ingat balik sejarah awal Ansar ni. Jasa orang pada awalnya, Masya Allah, kan? Kena ingat, jangan kita lupa dah. Dia pernah tolong kita dulu, tak mau nak ingat dah. Jadi Nabi suruh ingat balik jasa kebaikan orang yang betul-betul ikhlas. Waktu tu mereka nak tolong sungguh ikhlas, tak ada kepentingan apa pun waktu tu, kan? Kerana gembira dengan sahabat Nabi yang datang daripada Mekah, Muhajirin semata-mata. Ingat balik jasa tu, walaupun dah 10 tahun dah ni, kan? Itu cerita 10 tahun masa awal Nabi datang hijrah. Ni Nabi nak wafat dah, 10 tahun dah. Nabi suruh kenang balik jasa dia orang besar. Jadi jasa mengalukan kedatangan orang-orang yang apa ni, buat baik pada agama, kita bantu dia, kita tolong dia, maka ni jasa yang sangat besar, sangat besar. Bukankah mereka yang telah meluaskan rumahnya untuk kamu? Ada yang satu rumah, tak ada dua rumah. Dia tambah extend rumah dia, supaya sahabat ni boleh tumpang duduk satu ni dalam rumah dia juga. Bukankah mereka yang telah mengutamakan kamu meskipun mereka sangat memerlukan? Ni Allah kekalkan pujian pada kaum Ansar dalam Al-Quran. Apa tu? Dalam surah apa ayat tu? Mereka sangat memerlukan tapi mereka sanggup bagi, dahulukan. Sehingga hasil sahabat Nabi kurma tu, dia kurma tu lah nak bawa makan pada anak isteri dia, tapi dia bagi dulu pada sahabat Muhajirin. Bagi nak ambil, tak apa, kami ada yang lain. Muhajirin pun tak ambil kesempatan tadi. Dia tahu dia ambil kadar yang dia perlu, sebiji, dua biji, apa biji, baki dia bagi balik. Jadi sampai ikhlasnya mereka sangat luar biasa dalam membantu agama Allah Ta'ala. Kalau tidak ada bantuan Ansar, mungkin Islam gagal. Itu yang kita nampak asbabnya. Tapi kita tahulah kerja Allah, pentadbiran Allah tetap berlaku. Jadi nampak asbab bantuan Ansar tu sangat hebat. Nabi suruh kenang balik tu jasa dia orang dulu. Kau macam ni, dulu kau macam tu, kan? Masya Allah. Jika kamu diadili oleh dua orang, terimalah keputusan yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Orang ni kata kau orang baik, orang ni kata kau orang tak baik. Ambil keputusan orang yang dia akhlak dia paling baik.
dan tinggallah orang yang buruk akhlaknya. Ya. Begitu juga dalam kerja-kerja lah, kerja apapun, nak bersahabat dan sebagainya, tengok akhlak dulu. Kan? Janganlah kamu meminta mereka agar mengutamakan kamu. Jangan minta, oh, kau kena hormat kat aku, kau kena bagi lebih pada aku, kau kena bagi yang terbaik untuk aku. Jangan. Nabi larang kita minta orang layan kita dengan sesuatu yang menyusahkan dia. Kan? Contoh kita kadang-kadang kita pergi rumah orang kan, jadi tamu rumah orang, kawan tu hantar air kosong, kosong je, tak ada ke holik tarik? Holik tarik tak, jus tembikai ke apa, tak ada ke? Hantar mai lah. Allah, mak kawan tu nak kena lari pergi kedai pula, nak sedia benda tu, dia sedia benda ni. Ini akhlak yang paling jahat. Akhlak huduh, kotor adalah orang yang membebankan orang untuk layan dia. Tak boleh. Kita kalau dia nak layan pun sekadar kemampuan dia, itu pun dah cukup tinggi dah. Jangan minta yang lebih-lebih. Begitulah Nabi SAW ajarkan kita supaya kita tak membebankan orang lain untuk melayan kita, memuliakan kita. Janganlah kamu minta mereka agar mengutamakan kamu. Sesungguhnya aku akan meninggalkan kamu dan kamu akan menyusulku. Maksudnya kemudian kamu pun mati juga. Ketahuilah bahawa haud telaga Nabi adalah tempat yang telah dijanjikan bagi kamu. Maksud orang beriman, sahabat Nabi pasti akan jumpa Nabi di telaga nanti. Itu stesen yang terakhir kita jumpa Nabi. Kalau tak jumpa di awal-awal, situ mesti jumpa. Baru tanda ni orang yang berjaya masuk syurga. Kalau itu pun tak jumpa, tak tahulah ke mana dia tu, kan? Janjikan untuk kamu. Sehingga Nabi pesan pada, tak saya Abdullah bin Abbas, Nabi kata akhir zaman nanti akan ada orang yang berkuasa tamak dengan kuasanya, monopoli segala-gala untuk dia, sehingga yang miskin jatuh semakin miskin, susah semakin susah. Akhir zaman lah kita pun. Tak payah nak hurai panjang-panjang lah, semua kita nampak, kan? Jadi Abdullah bin Abbas kata, ya Rasulullah, kalau kami berdepan dengan orang macam tu, katalah pemimpin yang macam tu, tamak untuk dia semua, tanah orang pun dia punya, kan? Hak tak dapat, memang tak dapat. Nak suruh lawan ke? Ya Rasul, nak suruh kami perang ke? Nak suruh kami bunuh dia? Apa kami nak buat? Nabi kata, jangan. Jangan lawan. Maksudnya jangan lawan, serang, bunuh. Jangan. Itu saya tak cakap, tak rekod tu orang lain. Maksudnya cara kita nak, kalau nak bertindak cara undang lah, cara yang betul, bukan dengan cara masuk rumah ada tembak pang, itu tak boleh, itu berdosa. Jadi Nabi kata jangan, bertindaklah kamu dengan cara yang betul, gunakan jalan yang hak yang benar. Kalau kena patut undang-undang, cara undang, gitu je lah. Adapun sampai nak bunuh, pancung tengkok dia, itu tak. Sehingga bila? Sehingga kalau kamu tak boleh nak bertindak pun, kamu sabar sampai jumpa aku di haud, jumpa aku di telaga ni, kan? Kita tak mampu nak buat apa, baca berita je lah. Dah sini dah dia, masuk sini dah dia, kena ni dah dia. Itu je lah kita boleh baca, kan? Kita boleh tahu. Jadi kita sabar je lah, sehingga kita dapat bertemu Nabi di telaga haud. Ketahuilah bahawa haud, telaga Nabi, adalah tempat yang telah dijanjikan bagi kamu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tangan Nabi sendiri yang mulia. Telagaku luasnya sepanjang Busra di Syam sampai ke San'a di Yaman. Berapa ribu kilometer tu, kan? Sampai San'a, Yaman. Mungkin dalam 1,500-2,000 kilometer jarak. Tak boleh masuk? Tak boleh masuk? Oh, boleh ke? Boleh kot. Oh, wallah alam, tak tahu tak. Airnya lebih putih dari susu, telaga Nabi, lebih lembut daripada keju, dan lebih manis daripada madu. Barang siapa minum airnya, ia tidak akan terasa haus untuk selama-lamanya. Batu kerikilnya adalah permata, saluran airnya adalah minyak kasturi, wangi. Barang siapa yang diharamkan untuk menikmatinya,
semua kebaikan diharamkan baginya. Dia takkan dapat pahala, dia tak akan dapat husnul khatimah, dia takkan dapat taman syurga alam kubur, dia takkan dapat kebaikan-kebaikan yang lain. Dah sana yang terakhir tu diharamkan, tak dapat yang tu. Kalau sana lulus, awal dah dapat. Mungkin tak dapat husnul khatimah, dalam kubur Allah ampun, selamat di situ. Mungkin 2 stesen, mati tak, kubur pun tak selamat juga. Di mahsyar nanti baru terampun dosa dia. Kita tak nak lah kan. Kita nak awal lagi dah Allah ampun. Sebelum mati lagi kita sendiri cari jalan keampunan, Allah ampun dah. Dapatlah awal-awal dah baik, husnul khatimah, kuburnya taman syurga, seterusnya. Kan? Ada orang awal session pertama, kedua kubur, ketiga mahsyar belum selamat. Selamat ketika dihisab, selamat ketika timbang mizan, selamat waktu Nuh nak lintas sirat. Boleh jadi waktu tu kan. Tu yang Nabi sebut, ummati ummatun marhumah, umatku ni sangat istimewa. Ada umatku yang waktu mati dosanya bergunung. Dosa bergunung, masuk kubur tu, masuk mati su'ul khatimah, masuk kubur pun dosa banyak. Tapi bila masuk je dalam kubur, Allah padam dosa dia. Dari mana terpadam dosa dia? Daripada orang hidup. Istighfar orang hidup, mungkin anak dia, mungkin isteri, mungkin suami, mungkin jiran, mungkin guru dia, mungkin murid dia, mungkin orang yang pernah dia tolong buat baik itu ini, terpadam dosa. Bangkit-bangkit di mahsyar tengok, mana dosa aku tak ada pun, pahala pula banyak. Sampai dia macam tak mengaku dia punya. Salah kot tempat dia ni kan? Maka dia beritahu bahawa kamu telah diampun dosa. Dalam satu hadis sebut, bistighfari waladika lak, kerana istighfar anak engkau, kau dah ampun kerana istighfar daripada anak saleh. Mungkin juga terpadam dosa kerana dia ni dulu kat dunia PL dia suka tak mau cerita hal orang. Benda aib-aib orang tak mau, tak payah. Walaupun dia tahu apa yang orang tak tahu. Orang tak tahu keaiban orang tu, kita tahulah keaiban dia. Kalau kita nak buka cerita, orang percaya aje. Tapi tak payah, dah orang nampak dia baik, okeylah, dah. Tutup keaiban orang, Allah tutup keaiban dia di akhirat. Cara Allah tutup keaiban seorang, padam ampun, terampun dosa dia, berikan keampunan. Masya-Allah. Jadi macam-macam cara dapat keampunan. Mungkin juga dengan salawat Nabi, mungkin juga dengan cinta kepada baginda Nabi SAW, itu sudah pasti. Nabi kata, syafa'ati li ashabil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Syafaat aku akan beri juga pada orang yang buat dosa besar. Dosa besar di kalangan umatku. Itu syarat dia. Kalau dia layak umatku, walaupun dia terlibat dosa besar, mungkin dapat syafaat Nabi. Terampun dia, habis dosa dia, selamat dia. Maka carilah jalan keampunan, siaplah persiapan untuk dapat kejayaan di alam akhirat nanti. Kita tak tahu yang mana. Tah kita nampak anak kita okey, tapi lepas mati tak okey pula. Jadi yang tu pun kita siap, yang harta kita pun kita siap, yang cari jalan cinta Nabi, salawat Nabi pun kita cari juga. Begitulah yang lain-lain, kita cari jalan persiapan kita untuk akhirat. Jadi syafaat Nabi apa tadi? Barang siapa yang diharamkan untuk menikmatinya, semua kebaikan diharamkan baginya. Barang siapa yang ingin mendapatkannya, hendaklah dia melihara lidah dan tangan. Ini kunci utama. Jaga yang ni je. Lidah dengan tangan. Maksud jangan melakukan kerosakan, jangan terlibat dengan apa jelah benda-benda dosa dan sebagainya melalui dua anggota ni. Sehingga Nabi sebut, kalau boleh jamin anggota ni, lidah, aku jamin dia ahli syurga. Jamin maksud tak buat maksiat. Dosa daripada lidah bercabang sangat banyak, kan? Bukan payah pun, tak penat mana pun nak buat dosa dengan lidah ni. Tak penat pun, relax je. Ngumpat orang, ngutuk orang, fitnah orang, buat cerita yang tak betul. Cerita yang betul, benda yang aib kita sebar-sebarkan. Betul Ustaz, bukan nak buat cerita, ni cerita betul. Tapi sebarkan keaiban orang walaupun betul. Allahu Akbar, Masya Allah.
Jaga. Begitu juga tangan. Dan dalam riwayat lain Nabi sebut dua anggota lain, iaitu lidah dengan kemaluan. Sebab punca kemaluan akan menimbulkan maksiat-maksiat yang lain. Abbas berkata, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kaum Quraisy." Baginda lalu bersabda, "Sesungguhnya aku berwasiat kepada kaum Quraisy bahawa manusia akan meniru kaum Quraisy." Kaum Quraisy, pemimpin umat adalah daripada kaum Quraisy. Pemimpin umat. Sebab tu khalifah 4 orang. 5 orang termasuk Sayyidina Hasan, 6 orang termasuk Sayyidina Muawiyah, semuanya daripada orang Quraisy. Orang Mekah belaka. Dan pemimpin umat yang terakhir juga daripada orang Quraisy. Yang terakhir, seperti yang kita baca dulu, Imam Mahdi, juga daripada bangsa Quraisy. Baginda lalu bersabda, "Sesungguhnya aku berwasiat kepada kaum Quraisy bahawa manusia akan meniru kaum Quraisy. Orang baik, dan mereka akan meniru kebaikan orang Quraisy. Orang baik dia akan tengok contoh kebaikan orang Quraisy. Orang yang jahat pula, mereka meniru kejahatan orang Quraisy. Sebab tu dia nampak orang Quraisy ni macam benteng terakhir kekuatan Islam. Kalau situ roboh, berarti yang lain akan jadi roboh. Itu tak pegang pada agama, maka yang lain pun lagi longgar. Kalau itu pegang kuat pada agama, menyelamatkan umat yang lain. Wahai kaum Quraisy, lakukan kebaikan kepada manusia, buatlah kebaikan. Wahai umat manusia, sungguhnya dosa itu dapat mengubah nikmat dan mengubah nasib. Daripada nikmat elok, cantik, bagus, kerana dosa Allah tarik nikmat. Dalam satu ayat Quran surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut, daraballahu mathalan, Allah buat perumpamaan satu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Datang rezeki daripada atas, bawah, kiri, kanan. Maksudnya mewah. Rezeki, kemakmuran negara. Fakafarat bi an'amillah, maka mereka kufur dengan nikmat Allah. Itu je dosa dia orang. Tak syukur dengan nikmat Allah. Tak syukur bukan tak ucap alhamdulillah. Tak syukur tinggal agama, tak ikut hukum, tak peduli pada hukum hakam, tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Allah datangkan dua ancaman untuk mereka, libasal ju', kelaparan, wal khawf, dan ketakutan. Lapar macam mana? Kita rasa macam, yalah, kita dapat makan okey je. Makanan yang membawa kepada kesejahteraan, kebaikan, tak ada berebut, nak bergaduh, tamak haloba, dan ketakutan, takut dengan musuh sehingga musuh kata, "Kena buat ini." Ya. Takut. Nak buat Islam, musuh kata jangan. Okey, jangan. Tak berani. Libasal ju'i wal khawf bima kanu yasnaun, akibat daripada kesilapan mereka yang mereka lakukan. Lakukanlah kebaikan manusia, wahai umat manusia, sungguhnya dosa itu dapat merubah nikmat dan mengubah nasib. Oleh kerana itu, ketika manusia melakukan kebaikan, akan baiklah pemimpin mereka. Gitu. Jadi kadang-kadang kita salah, jahatnya pemimpin, dia ni jahat gitu, jahat gini. Nabi kata sebab masyarakat dia macam tu. Masyarakat macam tu, naiklah pemimpin ni macam tu. Akan baiklah pemimpin mereka kalau masyarakatnya baik, majoritinya. Dan jika mereka melakukan keburukan, masyarakat, rakyat, akan dibencilah pemimpin yang jahat. Pemimpin yang baik mereka tak sukalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dhan mimma kanu yaksubun." Demikianlah kami menjadikan sebahagian orang zalim menjadi teman bagi sebahagian yang lain, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Bila ramai zalim, mereka akan cari pemimpin orang yang zalim supaya menyokong kezaliman, saling zalim menzalimi. Bila masyarakat ni bergelumang dengan rasuah, naiklah pemimpin yang rasuah. Kalau naik pemimpin yang baik, biarlah kita, tak boleh kita kena naikkan yang geng rasuah juga, barulah kita selamat. Geng penyamun tarbus pula kan. Ini negara pasir berdengu. Tak tahu kan. Demikianlah, jadi Allah kata demikianlah, kalau bila ada masyarakat kezaliman, akan naik yang zalim.
Wallahu alam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bertanyalah, kamu nak minta apa, minta, tanyalah sekarang. Iaitu waktu Abu Bakar kata waktu ajal dah dekat kan? Maksud menyentuhlah waktu ajal dah dekat. Memang telah datang waktu ajalku, kata Nabi SAW. Allah akan menganugerahi anda apa yang ada di sininya kepada engkau ya Abu Bakar. Aku akan menghadap Allah menuju Sidratul Muntaha, menuju syurga ma'wa dan firdaus, dan kemudian kehidupan yang menyenangkan. Abu Bakar lalu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang akan memandikanmu? Ini riwayat ni je yang nampak Abu Bakar dah prepare siap soalan. Nak mandi siapa, nak kapan siapa, nak kumi siapa. Walaupun ada cerita, kebanyakan ceritanya kata masih tak tahu, sehingga bila kewafatan Nabi mereka tak tahu nak buat apa. Nak buat macam mana Nak mandi tak mandi, ataupun nak kafan ke tidak, nak ke buminya di mana. Jadi khilaf di kalangan sahabat, sehingga Abu Bakar yang buat keputusan juga. Dia ni sebut Nabi dah Sayyidina Abu Bakar dah prepare tanya soalan ni. Tanya, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang mandikanmu? Nabi kata, lelaki dari keluargaku yang terdekat, kemudian yang terdekat. Sebab tu yang mandi tadi siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Faddal, Qutham, Abbas yang mandi Nabi. Yang kubur ada Abdurrahman bin Auf dan Syakran. Tadi Syakran jaga pintu je, jaga pintu rumah Nabi. Jadi waktu kafankan dia antara bantu jugalah bagi kain ni dan sebagainya, Syakran, dan turunkan turunkan ke bumi, dia juga membantu. Laki dari keluargaku yang terdekat, kemudian terdekat lagi. Begitu kita sepatutnya. Orang yang mandikan kita ni yang paling afdal, orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat. Kalau perempuan, orang paling dekat lah, maksudnya perempuan yang paling dekat. Okay, anak perempuan, kakak adik-beradik dia dan sebagainya, yang paling dekat. Tapi kebanyakan kita ialah pakai sub kontrak. Masjid lah, Tok Bilal lah kan. Kalau tak pun memang kita, ialah benda tu bukan senang kan nak buat. Kadang kita rasa tak reti nak buat, tak confident. Sekurangnya kita masuk bantu. Adalah ustazah mana yang pandai, dia yang ni, dia arah lah, angkat kaki macam ni, sapu macam ni, tekan macam ni, siram air. Jadi kenalah tolong ni dah semua macam ni tangan. Dah siap belum? Belum. Kan, itu je, jangan macam tu. Orang yang ada ilmu ni, yang datang ni, kau boleh wasiat je siap kan. Wasiat pada anak-anak kita, supaya mereka ambil bahagian dalam keadaan kita macam ni. Ni khidmat mereka yang terakhir untuk mak bapak ataupun keluarga terdekat dia orang. Jadi Nabi kata, keluarga aku yang terdekat. Lalu dengan apa anda akan dikafankan? Maksud tanya Nabi, nak kafan dengan apa? Tanya Abu Bakar, dengan bajuku buatan Yaman dan kain putih buatan Mesir, kain kapan. Dikatakan Nabi waktu mandi pun sahabat khilaf. Nak mandi Nabi dalam keadaan buka baju macam orang lain kan, dia buka baju tinggal kain basahan je, tutup aurat je lah. Adakah nak buat Nabi macam tu juga? Dalam satu riwayat yang lain, walaupun mungkin tak cerita sini, waktu sahabat-sahabat ni, sahabat yang nak mandi tadi ni tanya, nak mandi macam mana, nak buka baju ke tak? Nak buka baju ke tak? Dikatakan Allah ngantukkan dia orang, terlelap sekejap. 4 orang, 5 orang tu ngantuk, terlelap. Tiba-tiba dalam mimpi diberitahu, kamu mandikan Nabi dengan bajunya sekali. Maksudnya jangan buka baju. Akhirnya mereka terjaga, tanya, kau dapat berita, dapat mimpi yang sama. Maka mereka mandikan Nabi dengan bajunya juga, tak buka pun baju. Jadi kalaulah yang datang, tu orang yang mulia, kita nak mandikan, lebih baik kita jagalah kemuliaan. Seperti mana waktu dia hidup, dia segan nak buka baju dia, walaupun depan laki sama laki kan, dia segan. Maka lebih baik kita mandi dalam keadaan buka, tutup bajunya. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang, kalau masa dulu kat dunia dia segan lah nak buka. Ada orang kan, contoh yalah, ulama-ulama kita bukan segan senang nak buka baju. Waktu pakai ihram pun
Panas macam mana dia tak pakai kain ihram balut, biar perlu meleleh dalam kain ihram. Malu nak dedah badan ni. Kita selambar je, banyakkan kita tinggal kain bawah, atas dah tak ada lah. Panas. Ini kan, yang perempuan begini buka tudung tu telekung ni kan. Jadi kalaulah dia sangat jaga keaiban dia, tak nak terdedah badan, walaupun halal lah dari sudut hukum, tapi dia tetap segan, malu, maka kita kena jagalah kehormatan dia waktu dia mati pun. Dengan bajuku, kata Nabi SAW, buatan Yaman, dan kain putih buatan Mesir. Lalu bagaimana kami harus menyembahyangkan anda? Tanya Abu Bakar sambil menangis. Wahai Abu Bakar, bersabarlah, kata Nabi SAW. Sungguhnya Allah mengampuni kamu dan memberi kebaikan kepada Nabi kamu ini. Setelah kamu mandikan dan mengkafankan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini. Jadi itu dikebumikan Nabi di tempat Nabi wafat, tempat tidur Nabi. Kalau tuan-tuan perempuan sekaliannya boleh sampai ke Raudah, kita cerita dulu, carilah tiang sarir. Tiang sarir depan sekali, rapat dengan dinding Nabi. Tiang sarir itu tiang katil, itu tempat tidur Nabi, tempat wafat Nabi, dan makam Nabi sekarang di situ. Maksudnya kepala Nabi yang mulia berada betul dengan tiang tu, tiang sarir. Tapi orang lelaki lebih baik bagi salam daripada wajah Nabi. Itu tempat kita bagi salam lah kan. Bangsa Abu Salam, ada pintu, ada lubang tu, tempat tu kena tepat pada wajah baginda Nabi SAW sendiri. Dan umpan tak lalu situ, jadi dia lebih baik dia bagi salam daripada tiang sarir. Tempat tidurku di rumahku ini, atas tanah yang akan menjadikan kuburku. Setelah itu tinggalkanlah aku berapa saat, kerana yang pertama kali memberi rahmat kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang memberi rahmat dan ke atas kamu, dan malaikatnya memohon keampunan untukmu. Kemudian Allah SWT mengizinkan para malaikat untuk menyembahyangkan aku. Sebab tu Nabi suruh kosongkan, jangan terus sembahyang lagi, dah selesai kafan semua, tak sini dulu, biarkan aku seorang. Sebab malaikat datang dulu, grup pertama malaikat datang sembahyang. Datang Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, semua datang nak sembahyang jenazah Nabi SAW. Yang pertama masuk adalah Jibril, lalu Mikail, Israfil, kemudian malaikat maut, dan rombongan para malaikat yang lain datang semayang di rumah Nabi SAW, tempat makam Nabi. Lalu para malaikat seluruhnya datang. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka semua. Setelah itu giliran kamu pula. Biar sekejap, malaikat agak dah selesai, baru kamu datang. Kamu pula semayang. Masuklah secara berkumpulan. Rumah Nabi kecil kan, nak semayang buat serentak sekali tak muat. Jadi masuklah secara berkumpulan. Janganlah kamu menyakitiku dengan tangisan dan ratapan. Itu adab. Ini disebut an-niyahah. Nabi kata dua benda kalau ada pada satu orang dah kira kufur. Walaupun kufur kafir di situ bukanlah kafir akidah, tapi kufur nikmat, kafir nikmat kita kata. Apa dia? Yang pertama at-ta'nu fin nasab, yang kedua an-niyah 'alal mayyit. Satu, ta'nu fin nasab, menikam nasab. Maksud nikam nasab ni tak mengaku anak, tak mengaku bapa, tak mengaku keturunan, dia bukan bangsa tu kan, dia Melayu tapi kata aku bukan orang Melayu. Bahaya ni, jangan buat main. Ini kufur nikmat. Apa itu? Dan yang kedua adalah niyah, meratap atas kematian dengan cara yang tak dibenarkan. Maksud meratap lah. Kalau sedih lain, sedih biasa kan, menangis, suami meninggal, isteri meninggal, sedih, anak meninggal, sedih tak dikira meratap. Nabi kata yang meratap tu yang keluar ni, kenapalah dia mati dulu, kenapalah tak mati kemudian. Kenapa bam tangan. Ini tak boleh. Sedih memanglah meleleh ni. Nabi pun menangis ketika anak anda dia meninggal dunia. Jadi Nabi kata menangis ni tak menghalang rahmat Allah, tapi yang menghalang ni. Nabi tunjuk yang ni, yang duk meratap tadilah, duk kata-kata macam-macam. Janganlah kamu menyakitiku dengan tangisan dan ratapan kamu.
yang mengimami solat, kamu adalah orang dari kalangan keluargaku yang terdekat. Kemudian yang terdekat lagi. Setelah itu dilanjutkan oleh kumpulan wanita, kemudian kumpulan anak-anak. Lalu siapa yang akan masukkan anda ke dalam kubur? Saya nak bakal tanya detail. Berapa orang di kalangan keluargaku yang terdekat dan para malaikat yang tidak kamu lihat, tapi mereka melihat kamu. Setelah itu sebarkanlah ajaranku kepada orang-orang yang datang sepeninggalanku. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa pada pagi-pagi hari wafat Rasulullah SAW, kita berhenti itulah. Allah alam. Tak khatam lagi tu. InsyaAllah akan datang khatam ni selagi. Apa? Masya Allah. Inilah peristiwa kewafatan Nabi yang disebut hari gelap. Hari kewafatan Nabi adalah hari yang paling gelap, hari yang paling gerhana. Hari yang paling bercahaya Madinah adalah hari hijrah Nabi sampai ke Madinah. Hari yang paling gelap adalah hari kewafatan Nabi SAW. Semua manusia menangis kerana sedih atas kewafatan baginda Nabi SAW. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikna fihi. Allahumma barikna fi hadzal yawm, barikna fi jam'ina hadha, barikna fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin. Allahumma rzuqna syafa'ati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah kami dalam kelompok orang yang layak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Masuklah kami dalam kelompok orang yang layak meminum daripada telaga Kautsarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tangannya yang mulia ya arhamar rahimin. Jangan kau halaukan kami dan halang kami daripada mendapat kenikmatan tersebut. Ya akramal akramin. Wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha menerima segala permintaan, terimalah keinginan dan permintaan kami ya Allah untuk kebaikan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal karim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.